Adakah perlu kita explore lagi kegunaan arang ni? Ya, kesan sampingan tu sebenarnya yang menakutkan kan. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin kita kadang-kadang mudah terpedaya dengan testimonial produk-produk yang menggunakan arang ni. Sebab kadang-kadang kita pun tahu yang asas, yang dalam tu lagi mungkin ada lebih pakar. Boleh berkongsi dengan kita? Kita kena tanyalah dengan pakar dermatologi Hospital Selayang Dr. Elizabeth Chang Wei Si. Good morning, Dr. Hai, good morning. Selamat sejahtera semua dan salam Malaysia Madani. Saya bangga mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya Hospital Selayang untuk berkongsi maklumat sedikit sebanyak pasal topik hari ini. Kalau doktor tengok video tadi doktor, dan nampak ada serba sedikit concern semua orang mengenai kegunaan arang ni. Tapi mungkin kita boleh ceritakan dari awal, sejak bila sebenarnya arang ni digunakan untuk kecantikan, untuk kesihatan? Sebelum ni kita tahu bakar-bakar je. Sebenarnya arang ni telah diguna sejak kurun temurun lagi. Lebih daripada 5,000 tahun lalu. Oleh orang Mesir, contohnya dia digunakan untuk masalah usus, sembelit, keluarkan gas perut, dan oleh orang Yunani untuk membersihkan mulut. Dan selepas tu ada seorang farmasi yang telah menemu fungsinya untuk keracunan ubat-ubatan, di mana dia sangat berani. Dia membuat eksperimen. Dia minum racun tikus yang dos memudaratkan. Lepas tu follow dengan karbon arang yang banyak. Lepas tu dia survive. So lepas tu pun ada seorang doktor Amerika Syarikat yang dia merawati pesakit mercury yang keracunan mercury dengan sebut arang, dan pesakit tu kemudian okeylah. Maknanya dah lama dah penggunaan ni. Tapi bila zaman dah moden doktor, banyaklah keluar produk-produk ni. Tapi nak tahu juga ada tak jenis-jenis arang sebenarnya yang sesuai untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan ni? Ya, sebenarnya arang yang digunakan untuk aktiviti seharian macam barbecue adalah berbeza dengan arang yang kita guna untuk perubatan. Yang jenis arang untuk perubatan kita namanya activated charcoal. That means charcoal yang sudah diaktifkan. So dia telah melalui proses yang rumit, yang melalui suhu yang tinggi dan persekitaran oksigen yang rendah untuk buatkan bentuk kristalnya kepada tak stabil. So tak stabil macam mana? Dia mempunyai rongga liang-liang yang banyak di permukaan dia, sambil surface area-nya, macam luas persekitaran bentuknya adalah macam satu sudu arang equals to macam one football field. So that's why dia boleh menyerap. Dia ada kuasa menyerap yang tinggi. Kalau you makan sedikit activated charcoal, dia boleh menyerap toksin-toksin, bakteria ke dalam perut. That's why kita gunakan untuk masalah usus, keracunan ubatan dan makanan. Itu yang selalu kita kalau sakit perut je charcoal, ubat charcoal. Sebab kalau kita tengok kita kena tahu bagaimana untuk kita gunakan arang yang kesihatan tu. Jadi bagaimana kita nak gunakan arang tersebut untuk kesihatan tu? Selalunya perlu doktor yang prescribekan, sebab untuk menggunakan ada metod-metod yang sesuai. For example, dalam keracunan ubatan, kalau pasien hadir ke kecemasan, doktor akan kasih best result ialah dalam 1 jam lepas keracunan makanan ubatan, dalam 1 jam. And then pesakit tu kena berada di cardiac yang sedar yang dia tak not conscious, tak boleh yang patient yang tak conscious lah, supaya charcoal dia masuk ke perut, tak masuk ke paru-paru. Lepas tu dos dia akan dikira dengan teliti. And then untuk keracunan makanan dan gas kembung, dia pun ada dos-dosnya sendiri. Okey. Bukan guna arang yang bakar tu tiba-tiba. Itulah. Bukan Pakar arang bakar tu jangan Itu jangan guna Okey, di hadapan kita sebenarnya banyak produk. Dia ada makanan yang kita sentuh, tapi inilah di depan kita ni. Kita ada berus gigi. Pernah tengok? Arang ni. Sebab orang kita mempercayai bahawa kalau macam arangnya gigi boleh putih. Arang dia gigi boleh putih, kan? Dengan ubat gigi lagi. Ni ubat gigi dia.
Ini ubat gigi yang memang ubat gigi biasa, tapi dia campurkan dengan arang. Tapi ada satu produk yang mungkin saya tengok, dia serbuk. Serbuk arang Serbuk arang tu. Serbuk arang tu dia letak dekat ubat gigi, letak dekat gigi, dia gosok sampai jadi hitam dekat mulut dan hasil dia adalah putih. Okey, so mungkin doktor boleh komen sikit mengenai pasal pemutihan gigi dengan gunakan arang teraktif, ini tidak not something new lah. And then selalunya sebab kita tahu arang ni dia pandai menyerap, so dia juga menyerap bau, menyerap stain. Okey, kalau guna dalam kuantiti yang kecil yang dibenarkan, dia tak ada risiko banyak lah. Kalau yang dalam ubat gigi tu dia orang dah tahap dia safe, then okey lah. Tapi kalau guna macam pure serbuk untuk gosok gigi, ada banyak penyelidikan yang cakap metod ni amat bahaya untuk gusi-gusi dan enamel. Dia boleh rosakkan enamel sampai lepas tu meningkatkan risiko caries for the long run lah. So kalau dekat sini dia dah ada kadar selamat dia. Kadar arang yang selamat lah. That's why setiap produk yang kita guna, kita kena tengok ingredient dia dan manufacturer dia juga. Tapi kadang-kadang untuk sekarang dia suka, ini ialah satu marketing strategi lah. Dia tambah sikit arang, lepas tu buat warna dia hitam, lepas tu orang suka beli. Tapi sebenarnya tak berapa, actually tak ada penyelidikan yang membuktikan keberkesanan ialah untuk gigi dan untuk kulit. Okey, tapi kalau cakap pasal kulit, ada satu face mask ni. Tadi kami puas lah tengok apa benda ni. Rupanya itu buih-buih cinta. Berputik buih-buih cinta di atas masker. Jenis masker yang ada buih-buih tu. Untuk kecantikan ni, arang ni memang penting ke kalau kita memang nak banyak claims, banyak yang dihebah-hebahkan pasal yang arang untuk kulit. Dia kata one solution for all lah, macam you boleh guna acne, pemutihan, anti-aging. Actually semua dia boleh buat, tapi sebenarnya actually semua ni belum ada penyelidikan yang kukuh untuk support semua claim ni lah. That's why banyak penyelidikan perlu buat lagi. Tapi saya advise kalau you ada skin concern, kena jumpa dengan pakar untuk dapatkan diagnosis dulu. Sebab bukan semua pigmentasi sama. Kita ada diagnosis yang lain-lain. Ada yang melasma, ada yang solar lentigine, ada yang dia bukan sekadar permukaan. So management dia pula ada juga yang teliti punya. Bukan sahaja macam cakor lah. Kita pasal kalau acne kita ada clinical practice guideline yang diterbit oleh Malaysia. Nanti tahun ni kita ada yang updated punya. Dia tak mention pun pasal arang untuk acne, tapi ada banyak ubat-ubatan yang kita boleh guna untuk rawatan acne. Kalau mungkin Ri nak try terus. Boleh, tapi nanti bila kita buka masker tu, kita takut awak lagi, Wak. Sebab muka kita dah melekat kat situ. Tak ada muka kat sini, Wak. Betul dia cakap ni. Betul sebab ada yang mask cakor ini, dia tambah bahan yang pelik. Macam dia tambah super glue pun ada. Dia tambah bahan-bahan yang konon memutihkan. Kadang-kadang benda mercury juga. Lepas letak, dan macam susah nak koyak. Kulit terkelupas, tapi dia kata itu ialah proses normal tu, tapi actually dia boleh lift parut, pigmentation, etc. Dia macam membuat kecederaan pada kulit pula. Wow. Sebenarnya Ri tahu sebenarnya saya doktor. Okey, kadang-kadang kita nak tahu juga penggunaan arang ni, dia ada tak macam ibu mengandung tak boleh, kan kadang-kadang orang tua, kanak-kanak, bagaimana? Of course, untuk ibu mengandung tiada studi yang pernah buat pasal arang, tapi ada beberapa case report yang orang mengandung ambil charcoal activated tapi baby dia okey lah. So ini bergantung pada sama ada manfaat dia melebihi pada risiko dia dan apa tujuannya yang digunakan untuk. So selalunya kena consult dengan pakar-pakar doktor ginekologi sebelum mengguna. Okey, tapi kadang-kadang kita dekat Malaysia ni dia orang suka guna kat rumah. Kan? Kita buat eksperimen lah, kan? Kita cubalah guna ni, cubalah guna tu. Mungkin doktor nak bagi nasihat atau cadangan kepada pengguna-pengguna ni supaya tidak menggunakan arang ni secara freestyle. Dapatkan doktor punya nasihat dulu. Bukan semua yang semula jadi adalah bagus dan tanpa kesan sampingan. Okey, setiap ubat atau adalah
sejenis bahan kimia juga pada essentially ya. So dia boleh ada tujuannya, ada dos dia betul dan cara penggunaan sila merujuk kepada pakar-pakar dan kesan samping. Jangan sampai kita buat eksperimen lepas tu memudaratkan kesihatan kami. Itu hari kita bercakap berkenaan dengan untuk kesihatan, kecantikan, apa pun kena rujuk kepada pakar ataupun doktor jugalah kan. Sebab kadang-kadang kita mudah terpengaruh dengan testimonial, freestyle macam doktor cakap tadi kan. Kita tengok keberkesanannya, ni berkesan. Bila ramai orang guna jadi, kita pun try guna. Kadang-kadang trend. Itu pun kita kena fikir panjang juga. Baik. Selepas ni kita nak bercakap berkenaan dengan arang dalam pemakanan. That's why depan mata kita ada roti yang warna hitam, warna arang, charcoal bun ni. Kalau kita tengok ada burger kan, burger bakar. Dia ada burger-burger dekat mana fast food pun kadang-kadang dia ada satu trend. Dia pakai burger, roti burger tu warna hitam. Ini contoh antara sandwich, pakai roti warna hitam. Ada aiskrim Aiskrim juga. Aiskrim pun ada? Ada. Jadi kita nak tahulah macam mana. Ada ke kesan sampingan kepada kita sebab kita makan benda tu kan? Sebab actually sekarang memang craze dia lah. Memang ketara. Ada orang even ambil suplemen charcoal just semata-mata nak detox tiap-tiap hari. Boleh ke? Ada juga, kita ada nampak penyelidikan yang orang buat macam tu. So yang untuk makanan kita tak tahu berapa yang dia tambah kat dalam. Kadang-kadang charcoal ni kalau makan dengan berlebihan, especially golongan orang tua atau sakit buah pinggang, boleh buat macam sembelit, nausea pun boleh. So actually in fact New York sudah ban kan charcoal dalam makanan pada tahun 2018. Sebab dia dah terlalu ni. Berluasa dah. Instagram kan. I rasa marketing strategi lah ni. Untuk orang kata untuk menampakkan food tu lebih cantik. Kadang-kadang ikut trend. Betul. That's why kita nak bersama dengan pensyarah Universiti Program Dietetik Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM Pulau Pinang, Nurzeti Sofia Zainuddin. Assalamualaikum. Comel dia pensyarah. Macam student lah pula pensyarah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Kalau saya sebenarnya daripada Pantai Timur Kelantan, USM Kampus Kelantan lah. USM Kampus Kelantan. Kita boleh tukar dekat bawah tu. Tadi juga kan. Gila kita nak tanya ni. Cik Nurzeti. Apakah panggil Sofia ke? Mana-mana pun boleh. Boleh, Cik Nurzeti. Kita bercakap berkenaan dengan makanan yang ada arang dan sebagainya ni kan. Nak tahu juga tadi ada aiskrim, ada roti dan sebagainya. Okey ke? Dia sebenarnya benda ni kita tengok dia jadi trend kan. Dia aiskrim, burger ada, pizza pun ada orang buat. Pizza pun ada, betul. Pizza pun ada juga orang buat. Dia bila kita kata trend ni, kita kena tengok jugalah sebenarnya berapa banyak sebenarnya dia letak arang dalam makanan tu sendiri lah. Macam Dr. Elizabeth dah sebutkan tadi. Arang ni dia berfungsi sepatutnya untuk serap lah, sebab dia ada liang rongga ataupun orang kosong sebenarnya boleh menyerapkan ni. Tapi sebenarnya orang trend ni sebenarnya lebih kepada nilai estetika sebenarnya. Dia macam lebih pada kecantikan kan. Betul lah, marketing strategi. Bila tengok tu kan macam menarik. Instagramable, Instagramworthy kan. Tengok, aku beli ni kan cantik. Jadi dia sebenarnya lebih pada itulah. Kalau kita tengok pun bahan yang diletakkan dia tak sama seperti ubat yang kita makan. Kalau ubat tu is around 50 grams to 100 grams. Tapi kalau untuk bahan makanan dia biasa, kalau average kan untuk seorang makan is 2 grams je. Tak banyak pun. Sebenarnya tidaklah banyak. Jadi sebenarnya kalau nak kata if you want to try, tak ada masalah you nak rasa boleh. Sebab benda tu dia tak letak dalam bilangan yang banyak sangat lah. Cumanya ada setengah orang dia percaya macam yang Dr. sebutkan tadi, dia percaya yang sebenarnya arang ni bantu untuk detoxkan dia. Itu jadi masalah kat situ. Bila dia bukan sekadar dia makan and then dia ambil suplemen juga. So itu yang bahayalah, sebab so far setakat ini dia tak ada kata kajian masih tak banyak lagi menunjukkan kesan sampingan dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita tak naklah kan benda yang kita pun tak tahu kesan dia apa. Dan juga sebenarnya
arang dalam makanan ni pun kalau nak tahu, dia tak ada bau, dia tak mempengaruhi bau ataupun dia tidak mempengaruhi rasa makanan tu pun. Okey, betul. Betul. Dia nampak cantik, cantik tapi dia tak ada rasa atau bau. So sebenarnya dia punya kesan untuk membantu untuk detox tu sebenarnya very limited ataupun sangat sikit lah sebenarnya. Mari kita buktikan. Okey, depan mata kita ada roti arang ni. Kalau bau roti biasa je. Roti biasa je. Ya, Doktor eh? Okay, kita cuba rasa satu lah. Kita cuba rasa satu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh. Rasa roti biasa je. Tak ada rasa arang. Pernah makan arang? Pernah lah dulu kecil-kecil sumbat kan. Ingat marshmallow. Maknanya dia tak adalah kandungan nutrisi ke manfaat. Tak adalah kan? Sekadar macam sebenarnya. Dia memang tak ada rasa apa. Dia punya manfaat dia sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau nak ambil boleh makan, tak letak dalam Instagram untuk kenangan tak ada masalah. Tapi dia cantik lah. Nampak cantik special betul. Tapi kalau nak jadikan dia sebagai macam orang tu percaya benda ni boleh detox, boleh turunkan kolesterol, boleh turunkan berat badan, elakkanlah daripada macam tu. Dalam dunia diet Faham. Dalam dunia diet ni tak ada magic pills kan, tak ada satu nutrien yang bagus pun sebenarnya. You have nak memang nak diet memang kena ikut cara yang betul lah. Ya. Okey, kita cakap pasal ubat pula ubat-ubatan yang menggunakan arang ni. Adakah macam kita kalau ada rasa macam angin perut ke atau rasa gastrik dekat perut ke, kita boleh terus ambil ubat arang ni? Mungkin kita nak tanya Dr. Elizabeth. Sebenarnya ada dos dia yang fix, tapi penyelidikan tunjuk dia punya result conflicting. Macam ada penyelidikan yang kata lepas ambil arang, dia banding macam yang buat di US dan India lah. Dia orang bandingkan dua golongan. Satu ambil arang, satu tak. Dan yang ambil arang dia ukur dia punya gas hidrogen pernafasan. Okey, dia ada turun perkembangan perut lah. Tapi ada penyelidikan yang lain kata tak ada perbezaan. So kalau untuk temporary use, limited dose okey lah untuk beberapa hari. Diberi oleh doktor is okey lah. Tapi kalau untuk long term macam sekadar ambil untuk prevent perkembangan, rasanya belum disuggest lah untuk mana-mana guideline lah. Okey, so harus dapatkan nasihat doktor. Itu memang kata sebab kadang-kadang macam contoh kita hari sakit perut pergi jumpa doktor. Lepas tu dah makan cakap tu hilang dah. Lepas tu 2 bulan lepas tu 2 bulan ke depan tu doktor kita sakit perut lagi. Kita tak nak jumpa doktor dah sebab buat cakul lah itu ada lagi. Tu boleh. Kalau sekadar 1 biji, 2 biji untuk 1-2 hari tu harmless lah. Okeylah. Okey, kita dah sambung cerita pasal makanan. Sambung sambung. Tak habis lagi tu. So kita tahu macam yang Cik Nurzaiti cakapkan tadi, arang ni lebih digunakan sebagai satu bentuk nampakkan image tu lebih cantik. Kan image tu warna hitam saja. Mungkin kita nak lebih dalam lagi untuk tahu sebenarnya berapakah kadar arang yang dibolehkan di dalam makanan. Arang dalam makanan ni setakat yang saya tahu there is no amount yang disebutkan lagi lah. Cumanya seperti yang saya sebut sebelum ni, dia tak banyak. Dia memang letak dalam 2 grams to 5 grams per serving sahaja. So itu je lah sebenarnya tak banyak lah. Tak banyak. Kita kan selalu macam makan, tadi kan ramai juga bagi pandangan, selalu buat barbecue, sate. Tapi ada juga kita pernah dengar kata macam, makan sate, makan barbecue pun tak elok juga sebab arang punya asap tu dalam macam ni lah. Itu bagaimana pula? That's different thing. Arang yang tu kita gunakan untuk membakar. This one is arang diguna as bahan makanan kandungan dalam makanan tu. So it's the two different thing lah. So makanan yang sebenarnya kita kata kita risau selalunya makanan sate kan, benda hangit-hangit tu yang hitam tu is actually kita kata kita risau is agent of carcinogenic lah. Agent yang menyebabkan cancer. But the arang itself, the activated charcoal itself, dia bukan carcinogenic. So yang
yang dia bezalah arang yang digunakan untuk membakar ataupun arang yang digunakan dalam bahan makanan sebagai kandungan. It's different things. Selalunya yang dalam bahan makanan ni adalah dalam bentuk powder. Powder. Okey. Powder dekat 1 teaspoon macam tu. Okey. Bercakap pasal powder kan. Tadi masa saya gigit roti ni, Cik Nozeti, masa saya gigit roti ni, dia ada rasa tekstur dia macam kasar-kasar sikit. Adakah itu tekstur arang tu ke? Tak, itu tekstur orang tu uli kasar marah, bengang macam tu. Sebab itu. Tak adalah. Saja nak tahulah sebab saya bila saya gigit tu, dia ada rasa macam tekstur dia ada lain sikit. Dia tak ada kena mengenai arang. Kita rasa awak ni pelik lah. Cuba rasa. Sepatutnya halus sahaja. Tak ni sebab kena aircon. Sebab dia keras kena aircon. Kena aircon sejuk keras. Dia dalam bentuk powder lah. Dia macam kita bayangkan macam garam. Tak adalah. Jangan bayangkan arang yang baru lepas tu dia hancurkan macam tu saja. Bukan macam tu lah sepatutnya. Bukan begitu Okey. Jadi untuk kita simpulkan perkara ni, Cik Nozeti, adakah arang di dalam makanan ini dibolehkan ataupun ada banyak kebaikan? Ada kesan ke? Dia macam saya sebutkan tadi, kalau nak makan, nak rasa sekali-sekala boleh, tapi kita nak depend kepada dia tak boleh. Lagi satu kesan sampingan yang kita risau adalah dia sebenarnya bila dia depend pada benda ni, dia akan menyebabkan nutrien dia yang sepatutnya yang diambil, yang dia dapat dalam badan tu tak dapat diserap disebabkan penggunaan arang ni sendirilah. So sebab tu kita tak boleh depend on arang itself sebagai, kita kata untuk kesihatan kita, tak boleh. Kalau nak makan sebab saja tak apa, macam saja sekali-sekala, sebulan sekali ataupun setahun 2 kali macam tu tak apa. Tapi kalau dah hari-hari pagi makan arang, arang, malam makan arang, jadi itu jadi masalah ni, kita dependent. Kita percaya benda tu boleh detox kita. Padahal kita dah ada sistem yang sangat canggih dalam badan kita. Kita dah ada kita punya liver, kita dah ada buah pinggang yang memang benda tu kita tak perlu arahkan, dia akan buang toksin dalam badan. Itu dia Raya. Nak kurus memang kena ikut suku-suku separuh. Itu je lah nasihat dia. Jadi kita panggil lagi suku-suku separuh tu. Boleh? Nak cerita suku-suku separuh pula. Bolehlah makan, nak rasa. Buat rasur-rasur, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai dekat biodata tu tulis makanan kegemaran dia arang. Kan? Ditukar pula makanan. Sebab apa suka makan arang macam Cik Nozeti cakap tadi. Kan? Tapi untuk pendapat Dr. Elizabeth pula bagaimana dari segi kesihatan? Kita akan boleh memberi sama-sama informasi kepada ramai kan? Satu lagi kesan sampingan yang makan arang secara long term ialah dia mengganggu keseimbangan bakteria-bakteria bagus dalam usus. Ya, selain daripada dia mengganggu nutrisi serapan di dalam usus sebab dia pandai serap. So dia serap segala. Dia serap semua, dia tak kenal siapa. Ya, bakteria bagus pun dia serap, yang buruk pun dia serap. So dia boleh mengganggu keseimbangan usus. Faham? Ya, kalau kita dah dengar ni, jadi mungkin memberikan manfaat dan juga memberikan sedikit info kepada kita supaya kita lebih tahu dan cakna mengenai penggunaan arang dalam makanan, kesihatan dan juga kecantikan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Elizabeth Chang Wei Si, pakar dermatologi Hospital Selayang. Dan juga ini dia Cik Nozeti Sofia Zainuddin, pensyarah Universiti Program Dietetik, Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM di Kelantan. Kota Baru Kelantan dah. Terima kasih Cik Nozeti. Nanti kita jumpa lagi cerita pasal suku-suku separuh pula. Okey.